Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua murid-murid. Jumpa kita kembali di dalam kelas pendidikan kesihatan. Hari ini kita akan menyambung topik kita yang minggu lepas, iaitu konflik. Minggu lepas kita telah belajar mengenai konflik. Yang mana kita tahu tanda-tanda konflik ialah ada marah, kita ada marah, kita ada kecewa, bengis, murung, dan juga sebab-sebab konflik kita, konflik dengan adik-beradik, dan juga konflik dengan rakan sebaya. Jadi hari ini macam mana kita nak menangani konflik, macam mana kita nak mengatasi konflik yang kita ada. Alright, langkah-langkah menangani konflik. Apa yang kita perlu buat apabila konflik itu terjadi? Perlukah kita, kalau kita nak marah, kita marah aja. Kalau kita sedih, kita sedih je. Ataupun kalau kita rasa kita nak perlu bengis, kita bengis saja. Ataupun kita perlu simpan semua konflik, hadapi semua konflik hingga menyebabkan kemurungan. Adakah perlu semua itu? Hari ini kita akan belajar macam mana langkah-langkah untuk kita menangani konflik. Yang pertama, nampak? Ini bukan sama hari raya. Ini ialah lebih kepada bermaafan. Bila terjadi satu konflik, maksudnya bila kita terjadi satu konflik, kita adanya ketidakfaham, ketidaksefahaman, atau berlaku silap faham. Yang penting kita memaafkan. Memaafkan kawan-kawan atau maafkan adik-beradik apabila benda terjadi. Jangan simpan dalam hati, jangan simpan dendam. Dendam adalah satu benda yang sangat bahaya. Bila kita berdendam, benda akan jadi lebih teruk pada masa akan datang. So jangan kita dendam atau kita simpan simpan amarah kita. Lebih baik kita memaafkan. Sebab tu kalau kita ikut Islam pun, seelok-eloknya sebelum kita tidur, kita maafkan semua orang. Kita maafkan semua orang dalam dunia ni, atau dalam hidup kita yang ada buat kita sakit hati ke, ada menyebabkan kita marah ke, maafkan. Sebab maafkan ialah satu benda yang sangat baik. Soalan saya ini, adakah awak dah maafkan? Belum, cuba maafkan orang lain. Alright. Yang kedua, nampak gambar ni, bergaduh ke? Bila aku satu konflik, yang penting kita menjauhkan diri. Menjauhkan diri daripada konflik yang berlaku. Bukan yang kita penakutkan. Kalau kita gaduh-gaduh, kau tu penakut lah. Itu hanya provoke, ataupun orang nak uji awak. Jangan terpengaruh. Kalau ada satu konflik yang berlaku, katakan awak dengan rakan sebaya tiba-tiba mengusik jadi bergaduh. Jangan awak terikut-ikut dengan keadaan masa tu. Kalau boleh, jauhkan diri. Bergerak ke tempat lain, atau pergi ke tandas basuh muka ke. Atau katakan konflik terjadi, waktu rehat, pergi kantin beli air ke minum supaya tenangkan diri. Bukan kalau kita berada di tempat yang konflik itu berlaku, takut kita semakin marah. Semakin marah, konflik jadi semakin bahaya. Jadi jauhkan diri daripada tempat konflik. Pergi ke tempat lain. Macam saya cakap tadi, pergi ke tandas basuh muka, sebab dengan air kita yang amarah akan reda. Bila kita dah rasa reda, baru kita kembali. Katakan berlakunya konflik itu dalam kelas, minta kebenaran. Kalau cikgu ada, cikgu saya nak ke tandas sebentar. Atau cikgu tak lalu, masa tu berlaku, masa cikgu tak ada, pergi ke tandas, basuh muka, tenangkan diri, dan kemudian kembali ke kelas semula. Alright. Jadi jauhkan diri dari tempat yang berlakunya konflik. Yang ketiga, dia marah-marah, seorang senyum. Apa jadi? Yang jadi ialah menghormati perasaan. Kadang-kadang yang berlaku konflik ni bukan kita. Itu maksud saya, kita berlaku konflik lah, tapi yang marah ni bukan kita. Yang marah ni orang lain. Mungkin kawan-kawan kita, mungkin adik kita, abang kita, kakak kita yang marah. Jadi
kita kena faham, kita kena hormat perasaan dia. Okey, jangan kita orang buat marah kita, kita menjawab. Kalau rasa yang betul, katakan betul, ada silap faham di situ. Okey, ada silap faham. Okey, abang awak marah awak, tapi bukan awak buat. Okey, yang penting awak hormat dulu. Okey, biar dia marah dulu. Okey, dah marah, dia dah puas marah, bawa cakap, baru terangkan benda yang sebenar. Okey, berterus terang benda yang sebenar. Okey, alright. Menghormati perasaan orang yang tengah marah. Jadi bila dia dah sejuk, awak bercakap mula. Bila dah habis marahnya, baru awak cakap semula dengan dia. Okay, sebenarnya ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini. Jadi supaya dia lebih faham. Right? Dan yang terakhir, bersalaman tu apa tu? Bertolak ansur. Bertolak ansur ni sangat-sangat penting. Okey, contohlah yang tadi macam minggu lepas kita belajar konflik. Kadang-kala awak tengah main mainan, adik awak datang, dia rampas mainan awak. Awak pun rampas mula. Rampas sampai bila itu mak awak datang, dia marah awak. Habis awak pun sakit hati, marah. Awak pun berasa marah. Sebenarnya bila awak bertolak ansur, benda akan jadi lebih mudah. Katakan awak tengah bermain lah, mainan yang awak cakap tadi, dia bermain mainan. Okey, tiba-tiba adik awak datang, adik awak ambil mainan tu. Sebagai abang, awak bertolak ansur. Okey, tak apalah, biarlah dia main. Nanti dah habis, bukan dia nak main sampai malam. Okey, dia main sejam atau main kurang pada sejam lah. Kejap-kejap dia main, dia bosan. Dia dah pulang, nanti minta dia pulangkan kembali pada awak. Ataupun dia dah habis main, awak ambil lah balik. Okay? Macam tu juga dalam keadaan konflik yang lain. Katakan macam mak awak beli makan roti. Saya cakap lah, untuk minggu lepas beli roti. Kata ada beli dua. Okey, awak dah makan, adik awak dah makan, awak simpan, tiba tengok adik awak makan awak punya, tak apa. Okey, kita bertolak ansur. InsyaAllah bila awak bertolak ansur, nanti ada masanya orang akan bertolak ansur dengan awak. Jadi bertolak ansur sangat penting untuk mengelakkan konflik berlaku, atau menyelesaikan konflik yang berlaku. Okey, selain daripada 4 tu, sebenarnya konflik juga ada beberapa lagi faktor. Okey, jadi saya nak awak fikir. Okey, contoh, okey macam ni. Okey, kita kena sabar. Okey, kena sabar. Okey, sabar ialah salah satu cara kita menangani konflik dengan baik. Bila kita sabar, bila katakan orang marah kita sabar. Okey, sabar dulu. Dia ada peluang menerangkan. Bila kita dah ada peluang, kita terus terang dengan apa yang terjadi. Okey, menerangkan semula apa yang terjadi. Okey, jangan terus bertindak melulu. Maksud bertindak melulu ni, jangan terus mengambil tindakan. Jangan orang marah, geram dengan ni, berdendam. Ataupun orang marah, awak terus bergaduh, bertumbuk. Jangan. Okey, inilah okey. Kemudian berbincang, banyakkan berbincang. Alright. Okey, ini ialah step-step yang boleh mengelakkan daripada konflik berpanjangan. Pertama sekali, kita kena sabar. Awak sabar dulu bila orang marah awak atau konflik berlaku. Jangan kita terus ikut aku marah. Marah dengan marah tidak menyelesaikan konflik. Dan bila berlaku konflik tu, bila dah sabar, bila dah tenang, berterus terang antara satu sama lain. Apa yang jadi ni bukan saya. Okey, kalau bukan saya, dia siapa buat? Berterus terang. Kalau awak betul awak yang menimbulkan konflik, berterus terang. Minta maaf cikgu, atau minta maaf mak, minta maaf ayah. Saya tadi yang ambil barang ni, atau saya yang tweet dia. Saya minta maaf. Okey, berterus terang, minta maaf jika memang konflik itu berlaku daripada awak. Okey, dan jangan bertindak melulu. Okey, bila konflik berlaku, terus ambil cara singkat, bergaduh ke atau membalas semula ke. Okey, itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak baiklah. Okey, dan berbincang. Bila konflik berlaku, elakkan daripada pergaduhan, lebihkan pada berbincang. Okey, kata kawan ambil pensel awak marah. Sabar dulu. Dan jumpa dia, apa salah awak buat macam ni? Cakap elok-elok. Tak ada, saya nak pinjam pensel. Cakap dengan dia, kalau nak pinjam, janganlah ambil macam tu. Awak tanya saya bagi awak pinjam. Bila awak macam tu, keadaan konflik takkan berlaku.
konflik akan reda dan orang akan lebih faham awak. Okey. Okey, murid-murid. Berdasarkan perkara yang 4 ini, yang memaafkan, menjauhkan diri, menghormati perasaan, betul ansur, dan juga cara-cara menangani konflik ini, kita pergi ke aktiviti kita minggu ini. Okey. Untuk aktiviti minggu ini, kita buat lain sikit. Saya nak awak berlakon. Okey, saya nak awak fikirkan apakah situasi yang boleh awak lakonkan untuk menangani konflik. Contohnya, ajaklah adik awak ke, kakak awak ke, abang awak ke, ataupun awak nak ajak mak awak ke, berlakon. Saya nak berlakon. Contohnya kalau cara nak memaafkan, cara meminta maaf, atau cara bertolak ansur. Jadi aktiviti minggu ini, pilih salah satu situasi menangani konflik dan lakonkan. Rakam lakonan anda. Saya nak awak buat movie ataupun lakonan yang panjang. Tak perlu. Mungkin dalam 1 minit, atau setengah minit. Kita rakam macam mana awak. Contoh saya cakap tadi, cara untuk memaafkan. Mungkin awak bersalah dengan adik awak, datang ke adik datang ke awak maafkan dia. Itu satu situasi saya beri contoh. Awak boleh lakonkan. Ataupun adik awak tengah pegang barang, tiba-tiba adik awak datang, dia rampas. Apa tindakan awak? Bertolak ansur. Ataupun awak tengah makan, adik minta sikit, atau abang minta sikit, awak bagi, bertolak ansur. Mungkin itu antara dua yang saya boleh bagi contoh. Mungkin awak boleh lakonkan antara memaafkan ataupun bertolak ansur sebagai satu situasi konflik. Rakamkan video pendek je 1 minit. Kemudian letakkan video anda di Google Classroom kita. Macam awak buat minggu lepas, tak postkan peta minda tu kan. Saya dah cantik peta minda, ramai peta minda tu, ramai dah hantar. Ada juga yang tak hantar lagi kan. Tak apa. Siapa yang dah hantar. Yang belum hantar boleh hantar. Yang dah hantar tu tanya. Jadi kita buat satu lagi aktiviti, iaitu melakonkan situasi mengenai konflik ini. Rakam dan letakkan di Google Classroom kita. Jadi saya nak tengok macam mana awak mengatasi konflik yang berlaku berdasarkan lakonan anda. Alright. Sekian saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa ada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.